fil mu'tadi fis sadaqah. Mu'tadi yang melampaui batas, yang zalim. Bab ini berkenaan dengan orang yang melampaui batas ataupun orang yang zalim pada mengambil zakat fi sadaqati ay fi akhdhi zakati. Maksud mu'tadi fi sadaqah ni yang ambil zakat, amil zakat, yang mengutip zakat ni dia ambil daripada orang nak keluar zakat tu, dia ambil lebih pada hak. Apa tu? Orang bayar 1,000 misalan, dia ambil 1,100, 1,000 lebih. Itu mu'tadi fi sadaqah. Dia ambil lebih daripada hak yang ada, kewajipan zakat di atas seseorang tu. Ataupun maksud yang kedua, mu'tadi fi sadaqah ni, ambil zakat ni, dia pilih ambil benda yang terbaik. Contohnya, dia nak ambil binatang ternakan sebagai zakat, dia pilih ambil binatang yang sihat, cantik, gemuk. Kalau tanam-tanaman, dia ambil tanaman terbaik, pilih ambil yang terbaik. Itu mu'tadi fi sadaqah. Sedangkan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ada, amil zakat ni dia kena ambil sederhana, bahagi 3, terbaik, sederhana, kurang baik. Daripada situ, amil zakat ni dia kena ambil yang sederhana tu daripada barangan sedekah zakat tu. Kalau dia pilih ambil terbaik ataupun ambil lebih pada patut mengambil zakat tu, kira mu'tadi fi sadaqah. Dalam hadis di bawah kita akan baca al-mu'tadi fi sadaqati kamani'iha. Mu'tadi fi sadaqah tu seumpama orang yang menghalang zakat, penghalang zakat. Mani'iha ay mani'iz zakati. Jadi bila dia ambil lebih pada patut, ambil zakat tu, ataupun dia pilih ambil terbaik, lama kelamaan orang perlu keluar zakat tu akan mengelak daripada ambil zakat ataupun akan lari daripada keluar zakat dan sebagainya akan berlaku. Jadi bila dah berlaku macam tu, mu'tadi fi sadaqah tadi, dia akan menanggung dosa seperti mana penghalang zakat dapat dosa. Haddatsana Qutaibah qala akhbarana al-Laits an Yazid bin Abi Habib an Sa'id bin Sinan an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'tadi fi as-sadaqati kamani'iha. Qala wa fil babi an Ibn Umar wa Ummi Salamah wa Abi Hurairah qala Abu Isa
حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان. Imam Ahmad bin Hanbal berbicara ataupun bertikai berkenaan dengan Sa'ad bin Sinan yang riwayat daripada Anas bin Malik. Jadi Sa'ad bin Sinan dianggap rawi mutakallam fi. وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك berkenaan dengan Imam Ahmad bin Hanbal berbicara ataupun bertikai mengenai Sa'ad bin Sinan tu. Lais bin Sa'ad lah kata, dan dia mengambil pandangan tu daripada Yazid bin Abi Habib an Sa'd bin Sinan an Anas bin Malikin. Lais bin Sa'ad juga riwayat seperti mana Yazid bin Abi Habib riwayat daripada Sa'ad bin Sinan tu. قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول. Imam Tirmizi kata, saya dengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari kata, wasahihu Sinan bin Sa'din, yang betulnya Sinan bin Sa'ad, bukan Sa'ad bin Sinan. Jadi pandangan Imam Bukhari, nama rawi itu bukan Sa'ad bin Sinan, Sinan bin Sa'ad, nama ayah dengan anak jadi terbalik. Wa qawluhu al-mu'tadi fi sadaqati kamani'iha, sabdaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melampaui dalam mengambil zakat itu, al-mu'tadi fi sadaqati ay fi akhdhi zakati, kamani'iha ay kamani'i zakat. Yaqulu, maksudnya alal mu'tadi minal ismi, di atas yang melampaui mengambil zakat itu ada dosa, kama alal mani'i idza mana'a, seperti mana dosa ada di atas penghalang zakat apabila dia tu menghalang daripada orang keluar zakat. Mu'tadi fi sadaqah ni kadang-kadang dia melampaui batas mengambil zakat lebih daripada patut orang tu keluar zakat tu. Kadang sampailah tidak tinggal sedikit pun untuk ahli keluarga dia. Jadi bila buat seperti itu, berlaku keadaan sedemikian itu yang melampaui dalam bab mengambil zakat lebih-lebihan tu, dia akan menanggung dosa seperti mana dosa ditanggung oleh penghalang zakat tu. Jadi bila dia buat begitu, tahun akan datang orang akan mengelak daripada keluar zakat ataupun lari, tak mau jumpa dengan amil zakat dan sebagainya. Akan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini seperti itu. Jadi dosa ketika tu orang tak keluar zakat tu, bolehkah mu'tadi fi sadaqah tu? Babu ma jaa fi ridal musaddiq
maksudnya akhirus sadaqah wa huwal amil zakat musaddiq. Maksudnya bab ini menceritakan berkenaan dengan rida ataupun persetujuan bagi pihak musaddiq amil. Maksudnya bila amil zakat tu mari bayar keluar zakat dengan cara yang baik sampai amil zakat tu setuju dan suka rida dengan keadaan orang yang keluar zakat tu, sebab dia tunaikan betul-betul hak pengeluaran zakat tu. Haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Muhammad bin Yazid an Mujalid an Sya'bi an Jarir, riwayat daripada Jarir bin Abdullah. Qala Jarir kata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atakumul musaddiqu," apabila amil zakat itu datang di sisi kamu, "fala yufariqannakum," janganlah memisahkan musaddiq itu pisah dengan kamu, jangan bagi musaddiq itu pisah dengan kamu, illa malaikan an rida, daripada keredaan dan persetujuan. Maksudnya menemui musaddiq amil zakat dengan baik dan bayar zakat harta dengan elok, supaya amil zakat itu pulang pisah daripada kamu dalam keadaan rida, setuju dengan cara kamu mengeluarkan zakat dengan betul tu. Haddatsana Abu Ammar qala haddatsana Sufyan an Dawud an Sya'bi an Jarir an Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwihi, ay nahwa al-hadits al-mutaqaddam. Qala Abu Isa hadits Dawud an Sya'bi asahhu min hadis Mujalid. Hadis Mujalid maksudnya hadis bab di bawah tajuk tadi. Mujalid riwayat daripada Imam Amir Sya'bi, begitu juga Dawud rawi itu riwayat hadis ni daripada Imam Amir Sya'bi juga. Kalau banding dua sanad tu, sanad hadis datang dengan Dawud Ani Sya'bi itu terlebih sahih ataupun terlebih rajih ataupun kurang kedhaifan berbanding dengan hadis Mujalid itu. Wa qad dha'afa Mujalidan ba'du ahli ilmi wa huwa katsirul ghalat, dan Mujalid sebahagian ulama muhaddisin mentadhifkan Mujalid itu, rawi itu anggap dhaif, sebab wa huwa katsirul ghalat, dia tu Mujalid tu banyak berlaku kesilapan dalam riwayat tu, mungkin dalam sanad dia, mungkin dalam matan hadis dan sebagainya. Disebabkan itu muhaddisin kira dia tu rawi dhaif. Jadi kalau kita perhati tengok di sini, sedangkan ada sanad Dawud Ani Sya'bi kiranya sahih dan tidak ada masalah dhaif dan sebagainya dalam sanad tu, sepatutnya Imam Tirmizi masukkan sanad tu, sanad Dawud Ani Sya'bi an Jaririn qala, matan hadis, maksud hadis tu sama. Kalau masukkan sanad tu tidak ada masalah, ada hadis dhaif dan sebagainya di sini. Tapi Imam Tirmizi uslub dia
cara dia memang begitu. Kalau dalam satu-satu bab tu hadis dhaif pun ada, semakna dengan hadis dhaif tu hadis sahih pun ada, ketika tu dia akan jadikan hadis bab tu, hadis di bawah terjematul bab tu hadis dhaif, akan masukkan hadis dhaif tu, kemudian dia akan bagi tahu hadis tu ada juga dengan sanad yang sahih. Maksud dia hadis yang dimasukkan di bawah terjematul bab hadis dhaif tu dengan sebab ada sokongan daripada sanad yang sahih tu, sanad dhaif hadis bab tu akan naik darajat hasan li ghairihi. Kiranya maksud daripada hadis tu boleh beramal dan juga boleh jadikan hujah dalam hukum ahkam tu. Jadi makna maksud yang sama, iza atakumul musaddiqu fala yufariqannakum illa an ridha. Hadis sahih pun begitu, datang dengan sanad dhaif pun maksud tu juga. Jadi disebabkan sanad tu ada rawi dhaif, kita mau tolak hadis tu bukan cara begitu. Tengok dulu, takut ada lagi semakna dengan hadis tu. Dalam bab ni masih ada lagi hadis lain kiranya sahih ataupun terlebih sahih daripada hadis bab tu. Di situ akan ada penampungan hadis sahih itu akan menampung kekurangan yang ada dalam sanad hadis dhaif tu. Dengan itu hadis dhaif akan naik darajat hasan li ghairihi, kiranya daripada asalnya dhaif tu sekarang ni layak beramal lagi, boleh berhujjah dalam hukum ahkam. Itu kaedah disepakati oleh jumhur muhaddisin. Jadi itulah cara Imam Tirmizi menaikkan darajat hadis. Tidak sama dengan kita cari pasal dengan hadis dhaif, kita kata hadis dhaif ni sama darajat dengan hadis palsu, tolak. Cara kita amal hadis ni dengan cara menolak ataupun menyingkir hadis dhaif tu. Imam-imam dulu mereka usaha hadis dhaif ni supaya naik darajat hasan li ghairihi. Mereka cari sanad-sanad lain yang sahih yang lebih baik daripada sanad dhaif tu supaya membantu dan juga menyokong kepada sanad dhaif tu supaya boleh naik darajat. Itulah cara terbaik dan juga langkah terbaik diambil oleh jumhur muhaddisin. Babu ma jaa anna as-sadaqata tu'khadhu min al-aghniya'i faturaddu 'ala al-fuqara'i. Bab datang berkenaan dengan sedekah zakat tu diambil daripada orang kaya dan diberi kepada fakir miskin. Haddatsana Ali bin Sa'id al-Kindi qala akhbarana Hafs bin Ghiyath an Ash'ath an Aun ibn Abi Juhayfah عن أبيه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Abi Juhayfah, dia kata Musaddiq amil zakat tu datang tiba di sisi kami. Musaddiqun Nabi, amil zakat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha as-sadaqata min aghniyaina. Bila dia tiba di tempat kami, biasanya dia ambil zakat daripada orang kaya yang ada di kalangan kami. Faja'alaha fi fuqara'ina, kemudian dia jadikan, bahagikan di kalangan fakir miskin yang ada di kalangan kami. Wa kuntu ghulaman yatiman. Abi Juhayfah kata ketika itu saya
masih budak lagi, yatim, fa'atani minha qalusa, amil zakat tu bagi kepada saya daripada hak zakat yang dia dapat kutip tu qalusan, unta muda, sebagai keluarga, sebagai agihan zakat. Wa fil babi an ibn Abbas qala Abu Isa hadits Abi Juhaifah haditsun hasanun gharibun babu man tahillu lahu zakat, bab berkenaan dengan orang halal baginya menerima zakat. Haddatsana Qutaibah wa Ali bin Hujr qala Qutaibah haddatsana Syarikun wa qala Ali anba'ana Syarikun. Imam Tirmizi riwayat hadis ni daripada dua orang syekh dia, iaitu Qutaibah dan Ali. Qutaibah kata haddatsana Syarik, Ali kata anba'ana Syarik, cuma beza istilah, maksud sama, al-ma'na wahidun, walaupun Imam Tirmizi mengambil hadis ni daripada dua orang syekh dia, makna maksud hadisnya satu, sama. An Hakim ibn Jubair an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Yazid an abihi an Abdullah ibn Mas'ud qala, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alan nasa, orang yang suka meminta-minta di sisi orang ramai, walahu ma yughnihi anis su'ali, sedangkan dia mempunyai apa-apa yang memadakan dia, maksudnya dia tak perlu pun minta-minta di sisi orang, yang ada dengan dia kiranya memadai untuk kehidupan dia, untuk hidup sehari cukup. Tapi tabiat dia suka meminta-minta di sisi orang. Orang tu ja'a yaumal qiyamati, datang tiba pada hari kiamat, wa mas'alatuhu, dan bekas permintaannya itu ada kesan. Wa mas'alatuhu ay asaru mas'alatihi, kesan daripada meminta oleh dia tu, maksudnya bekas permintaan dia kelihatan fi wajhihi, pada mukanya, khumush berupa tamparan, ataupun khudush berupa garis-garisan, ataupun kuduhun berupa cakaran, berupa tamparan, khumush, khudush, garis-garisan, kuduh, cakaran. Jadi kesan-kesan itu akan ada di muka dia. Jadi bila orang ramai melihat kesan-kesan itu, tanda-tanda itu, orang akan cam dia ni semasa hidup di atas muka bumi, dia suka minta-minta di sisi orang, sedangkan dia tidak berhajat pun untuk minta, tidak perlu pun dia minta di sisi orang, tapi dia jadikan meminta-minta itu sebagai satu pencarian bagi dia. Orang seperti itu akan dicam oleh semua orang masa itu. Qila ya Rasulullah wa ma yughnihi, dikatakan orang, yakni sahabat-sahabat, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wa ma yughnihi,
apa maksud ma yughnihi, yang kadar yang mencukupkan dia tu banyak mana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsuna dirhaman au qimatuha min al-zahabi, 50 dirham, ataupun qimatuha qimatul khamsin, nilai 50 dirham daripada emas. Dia ada 50 dirham ataupun dia ada emas. Emas tu nilai 50, sama nilai dengan 50 dirham tu. Jadi kalau dia tu mempunyai sebanyak tu, kiranya dia tidak layak lagi minta di sisi orang dan tidak dianggap dia tu sebagai fakir miskin yang harus meminta pertolongan bantuan daripada orang. Wa fil bab an Abdullah bin Amr qala Abu Isa hadits ibn Mas'ud haditsun hasanun wa qad takallama Syu'batun fi Hakim ibn Jubair min ajli hadzal hadits. Syu'bah, Imam Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis, dia petikai berkenaan dengan Hakim bin Jubair itu min ajli hadzal hadis, kerana meriwayatkan hadis ini. Jadi seperti mana Imam Syu'bah petikai berkenaan dengan rawi Hakim bin Jubair, ada juga imam-imam muhaddisin lain, mereka juga petikai berkenaan dengan Hakim bin Jubair itu. Imam Az-Zahabi dia kata dalam Al-Mizanul Kubra, katanya Hakim bin Jubair ni Syi'i, dia tu cenderung Syiah. Imam Ahmad bin Hanbal kata Hakim bin Jubair tu dhaif, munkarul hadis, maksudnya riwayat daripada Hakim bin Jubair tu bercanggah dengan riwayat daripada rawi-rawi yang terlebih siqah daripada dia. Itulah pertikaian daripada imam-imam hadis tu. Jadi bila ada pertikaian seperti itu, akan dianggap hadis tu sebagai hadis dhaif. Tapi Imam Tirmizi dia buat hukum qala Abu Isa hadis ibn Mas'ud hadisun hasanun. Hadis Abdullah bin Mas'ud ni Imam Tirmizi kata hadis hasan, dan dia sendiri juga bagi tahu berkenaan ada pertikaian di sisi a'immah hadis. Imam Syu'bah sendiri kata Hakim bin Jubair itu kiranya rawi bermasalah. Walaupun begitu, Imam Tirmizi buat hukum hadis yang datang riwayat daripada Hakim bin Jubair itu sebagai hadis hasan. Itu uslub Imam Tirmizi, disebabkan hadis ni datang dengan banyak tarik. Bila hadis itu datang dengan banyak tarik, dalam banyak-banyak tarik yang ada, tarik dhaif tu, sanad dhaif tu, selalunya di sisi Imam Tirmizi akan dikira hasan, disebabkan tarik-tarik lain membantu kepada sanad dhaif tu dan menaikkan darajat hadis tu kepada hasan li ghairihi. Jadi yang Imam Tirmizi kata qala Abu Isa hadis ibn Mas'ud hadisun hasanun, tu hasan di situ maksudnya hasan li ghairihi. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Yahya bin Adam qala akhbarana Sufyan an Hakim bin Jubair bihadzal hadits. Jadi seperti mana Qutaibah dan Ali Syaikhut Tirmizi, dua tu riwayat
Begitu juga Syekhut Tirmizi Mahmud bin Ghailan juga riwayat hadis ni. Jadi itu isyarat daripada Imam Tirmizi. Masih ada lagi hadis ni datang riwayat dengan sanad-sanad yang lain. Tidak kata sanad satu ni saja yang datang riwayat daripada Hakim bin Jubair, tidak. Itulah sebab dia kira hadis ni hasan. Faqala lahu Abdullah ibn Uthman, Sufyan riwayat daripada Hakim bin Jubair bihadzal hadis. Faqala lahu Abdullah ibn Uthman, Abdullah bin Uthman sahibu Syu'bah, teman Imam Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis, dia kata lahu kepadanya, lahu ay li Sufyana, yang kata ni Yahya bin Adam, Yahya bin Adam. Qala lahu Abdullah, jumlah tu yang kata tu Yahya bin Adam. Makulahnya Abdullah bin Uthman kata kepadanya, kepada Sufyan, lau ghairu hakimin haddatha bihadha, seandainya selain daripada Hakim juga menceritakan hadis ini, faqala lahu Sufyanu wa ma li Hakimin, maka Sufyan kata kepadanya, kepada Abdullah bin Uthman, wa ma li Hakimin, apakah bagi Hakim tu, dia tidak menceritakan hadis ni, anhu, daripadanya, daripada Hakim Syu'bah tu. Maksudnya, dan tidak ada masalah bagi Hakim Syu'bah tu tidak menceritakan hadis daripadanya, daripada Hakim. Qala, Abdullah kata, na'am, ya. Qala Sufyanu, maksudnya na'am, ay na'am la yuhaddithu anhu Syu'bah, memang Syu'bah tidak menceritakan hadis daripada Hakim tu, sebab Syu'bah pertikai berkenaan dengan Hakim bin Jubair tu berdasarkan hadis ni. Qala Sufyanu, Sufyan kata ketika tu, sami'tu Zubaidan yuhaddithu bihadza an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Yazid, aku dengar Zubaid meriwayatkan hadis dengan sanad ini daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid tu. Jadi maksudnya di sini wahakat Tirmizi, Imam Tirmizi menghikayatkan anna Sufyan tu saraha bi isnadihi, menegaskan melalui sanadnya. Faqala, dia kata, sami'tu Zubaidan yuhaddithu bihadza an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Yazid. Zubaid juga riwayat hadis ni, menceritakan hadis ni daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid, seperti mana Hakim bin Jubair riwayat tu. Jadi maksudnya Sufyan bin Sauri, dia menegaskan ada lagi rawi lain
selain daripada Hakim bin Jubair riwayat hadis ni. Jadi maksudnya di sisi mereka diterima hadis ni. Wal amalu ala hadha inda ba'di ashabina ay inda ba'di ashabil hadis, dan beramal menurut hadis ni di sisi sebahagian ulama hadis. Jadi walaupun ada pertikai disebabkan dah ada jawapan daripada Sufyan tadi, dan juga dapati sebahagian ulama hadis juga beramal dengan hadis ni, jadi tidak menjadi kesalahan menghayati ataupun beramal dengan hadis tu. Jadi maksud hadisnya supaya mengelak daripada meminta-minta di sisi orang, sedangkan orang yang minta ni tidak berhajat pun untuk minta dan tidak perlu minta begitu. Jadi maksud daripada hadisnya tidak ada pencanggahan apa-apa dengan hukum syara. Jadi disitulah ada ashabul hadis beramal menurut hadis ni. Maksud hadis ni maknanya mereka tidak benar meminta-minta begitu sekiranya orang itu mempunyai 50 dirham ataupun nilai yang sama, ada emas di sisi dia. وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. Dan menurut maksud hadis itu juga berkata Sufyan Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq, qalu idza kana 'inda ar-rajuli 50 dirhaman lam tahilla lahu as-sadaqatu. Mereka kata apabila ada 50 dirham di sisi seseorang, orang itu tidak halal, tidak harus meminta sedekah, meminta-minta di sisi orang. Walam yadhhab ba'du ahli ilmi ila hadits Hakim bin Jubair, dan tidak berpegang ataupun tidak sependapat sesetengah ulama kepada hadis Hakim bin Jubair itu. Maksudnya setengah ulama mereka tidak menetapkan penentuan seperti mana ada dalam hadis tadi. Berdasarkan hadis Hakim bin Jubair itu, mereka tidak ambil maksud mafhum daripada hadis itu. Wawassa'u fi hadha, dan mereka memperluaskan dalam masalah ini, dalam hukum ini. Waqalu, dan mereka kata idza kana indahu 50 dirhaman aw aktsaru wa huwa muhtajul lahu ay ya'khudha min az-zakati. Apabila berada di sisinya, di sisi seseorang 50 dirham ataupun lebih daripada itu, sedang dia tu berhajat kepadanya untuk mengambil daripada zakat tu. Jadi maksudnya dia boleh menerima ataupun boleh dia melahirkan keperluan dia tu. Wa huwa qaulu Syafi'i wa ghairihi min ahli al-fiqh wal ilmi, dan itulah pendapat Imam Syafi'i dan imam yang lain dari kalangan fuqaha dan juga ulama. Babu ma jaa man la tahillu lahu sadaqatu, bab datang menceritakan berkenaan dengan orang tidak layak menerima zakat ataupun tidak halal baginya
sedekah zakat tu. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abu Dawud at-Tayalisi qala akhbarana Sulaiman wa haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an Rayhan bin Yazid عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي riwayat daripada Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal menerima sedekah zakat bagi ghani yang kaya, wala li zi miratin ay zi quwwatin, dan juga tidak halal menerima zakat sedekah yang mempunyai kekuatan, li zi mirah yang mempunyai kekuatan, sawiyin ay mustawil khalq, maksudnya sempurna anggota, tidak cacat, orang yang sihat, kuat, anggota badan cukup, tidak cacat, dia juga tidak layak meminta sedekah zakat dan sebagainya. Jadi orang kaya, orang yang sihat, kuat, dan anggota badan sempurna, dia perlu usaha sendiri, mengelak daripada meminta-minta zakat, sedekah dan sebagainya. Dan juga orang kaya sepatutnya dialah yang mengeluarkan zakat, bukan dia menerima zakat sedekah itu. وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن المخارق قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث. Terkadang Imam Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis juga riwayat hadis ni daripada Sa'ad bin Ibrahim bihadzal isnad, dengan sanad ini sanad yang sama, cuma bezanya walam yarfa'hu, di situ dalam sanad tu tidak memarfu'kan hadis tu, maksudnya tidak menisbahkan kepada Rasulullah SAW, maksudnya riwayat secara mauquf. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي, dan juga diriwayatkan pada hadis selain daripada hadis ni daripada Nabi SAW juga isi kandungan sama. Di situ juga ada sebut tidak halal meminta-minta bagi orang kaya dan orang yang kuat lagi sempurna anggota. Faiza kana ar-rajulu qawiyan muhtajan wa lam yakun indahu syai'un fatusuddiqa alaihi ajza'u 'anil mutasaddiqi inda ahli ilmi. Dan apabila seseorang mempunyai kekuatan lagi, dia tu pula muhtaj, memerlukan, dan tidak ada sesuatu pun di sisi dia, maksudnya walaupun dia ada kekuatan, tidak ada peluang untuk dapatkan kesenangan hidup dia,
dan dia juga menjadi muhtaj, perlu kepada bantuan daripada orang lain, dan tidak ada apa-apa di sisi dia, boleh menggunakan kehidupan harian tu. Ketika tu fatusuddiq alaihi, boleh diberi sedekah kepadanya. Ajza'a anil mutasaddiqi, ketika itu diberi sedekah kepadanya. Ajza'a anil mutasaddiqi, sebagai memenuhi syarat, menyempurnakan daripada pihak mutasaddiq tu, amil zakat tu, boleh diberi sedekah kepadanya. Inda ahli ilmi, di sisi ulama berpendapat begitu. Wa wajhu hadzal hadits inda ba'di ahli ilmi 'anil mas'alah, dan maksud hadis ni di sisi sebahagian ulama, anil mas'alati, maksudnya dalam hadis ni ada sebut la tahillu sadaqah tu, di sisi sesetengah ulama hadis mereka ambil maksud la tahillul mas'alah, tidak halal zakat sedekah tu, maksudnya la tahillul mas'alah, tidak halal, tidak harus meminta-minta. Itu maksud diambil oleh sebahagian ulama hadis. Haddatsana Ali bin Sa'id al-Kindi qala akhbarana Abdul Rahim bin Sulaiman an Mujalid an Amr عن حبشي بن جنادة السلولي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع riwayat daripada Hubshi bin Junadah, dia kata, saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada musim haji wida tu, wa huwa waqifun bi Arafah, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tu berdiri di Arafah. Atahu Arabiyun, seorang Arabi, Arab kampung, dia datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi tarafi ridaihi, kemudian Arabi itu mengambil ujung kain selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu iyahu, kemudian dia tu minta di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan sesuatu padanya, pada Arabi itu. Wa dhahaba, dan seterusnya Arabi itu dah pergi. Fa inda zalika harumatil mas'alatu, maka ketika itulah diharamkan permintaan itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mas'alata la tahillu li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawiyyin, sesungguhnya permintaan itu, minta sedekah seperti itu tidak halal bagi orang kaya, wala li dhi mirratin sawiyyin, dan juga yang mempunyai kekuatan lagi elok tubuh badan, tidak cacat. Illa li dhi faqrin, melainkan yang harus boleh meminta itu adalah lidhi faqrin, hak bagi fakir,
mudkhi'in, mudkhi'in maksudnya al-faqr syadid, maknanya lidhi faqrin mudkhi'in, fakir miskin yang sangat-sangat miskin, au ghurmin mufzi'in, ataupun orang yang ditimpa hutang, yang mempunyai kerugian yang sangat besar. Wa man sa'ala an-nasa liyasriya bihi, bihi ay bisababi su'ali, dan orang yang meminta-minta di sisi orang ramai, tujuannya untuk memperbanyakkan hartanya, bihi bisababis su'al, melalui meminta-minta itu. Maksudnya dia minta tu bukan kerana ada hajat besar bagi dia, dia tu perlu sangat meminta-minta di sisi orang. Jadi orang tu bukan dalam keadaan yang harus boleh meminta-minta di sisi orang, dia senang, cuma dia minta ni, dia nak himpun harta melalui minta-minta sedekah dan sebagainya di sisi orang. Tujuan dia untuk memperbanyakkan harta. Kana khumushan fi wajhihi yaumal qiyamati, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang seperti itu pada hari kiamat di mukanya akan ada luka. Tanda tu menunjukkan dia tu semasa hidup di dunia suka minta di sisi orang ramai tanpa ada hajat keperluan besar yang diharuskan untuk boleh meminta di sisi hukum syarak tu. Waradfan ya'kuluhu min jahannama, dan juga batu yang panas akan peroleh bagi dia, batu yang panas, radfan, hajaran mahmiyan, batu yang dipanaskan dengan api neraka, ya'kuluhu min jahannama. Jadi batu yang panas memakan dia, batu yang panas daripada Jahannam tu memakan dia. Faman syaa falyuqilla, faman syaa falyuksir, maka sesiapa menghendaki maka hendaklah dia mengurangkan permintaan-permintaan seperti itu. Faman syaa falyuksir, maka sesiapa yang menghendaki hendaklah dia perbanyakkan permintaan, meminta-minta seperti itu. Jadi maksudnya setelah dengar urutan daripada hadis berkenaan dengan orang-orang seperti itu akan disiksa dalam api neraka dan sebagainya, setelah dengar begitu, setelah dapat tahu sabda Rasulullah SAW seperti itu, kalau masih ada lagi orang mau minta juga, mintalah. Kalau tak mau pun berhentilah. Jadi maksudnya di sini bukan kata waman syaa falyuksir, sesiapa menghendaki nak himpun harta dan sebagainya, falyuksir, maka hendaklah dia tu perbanyakkan urusan meminta-minta di sisi orang. Tidak maksud tu, bukan maksud di sini memberi galakan supaya minta lagi, tidak begitu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu sebagai taubihan wa tahdidan, memberi ukutan, memberi ingatan
supaya tidak melakukan amalan perbuatan seperti itu. Seumpama ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizalimina nara. Ada ayat yang nyatakan sesiapa hendak beriman, berimanlah, dan sesiapa hendak kufur, kufurlah. Jadi itu bukan membenarkan kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala firman sebagai memberi ugutan supaya tidak berkufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud sabdaan Rasulullah SAW di sini pun seumpama itu juga, maksudnya larang daripada meminta-minta di sisi orang tanpa ada hajat keperluan besar. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Yahya bin Adam an Abdurrahman bin Sulaiman nahwahu ay nahwal hadits al-mutaqaddam, seumpama hadis tersebut di atas tadi. Qala Abu Isa hadza haditsun gharibun min hadzal wajhi. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه أي من هذا الطريق. Dasarkan tarik ni Imam Tirmizi kata hadis ni hadis gharib. Imam Tirmizi tidak menghukum bagi hadis ni sama ada sahih ataupun dhaif. Lam yahkum at-Tirmizi ala hadha al-hadith bi syai'in min as-sihhati aw ad-dha'fi wal hadith dhaifun. Ada hadisin kata hadis ni dhaif لأن في سنده مجالدا وهو ضعيف, kerana dalam sanad itu ada mujalid yang riwayat daripada Amir, dia tu dikira rawi dhaif. Jadi sebab tu hadis dianggap dhaif. Di segi sanad tu dhaif, maksud daripada hadis tu tidak bercanggah dengan